Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Crispin Fowler. Tumpuan berita malam. Jenazah Allahyarham mantan Tuan Yang Terutama yang di Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pehen Sri Abdul Taib Mahmud, selamat disemadikan dengan istiadat pengkebumian negeri di Tanah Perkuburan Keluarga di Demak Jaya pada petang Khamis. Keranda jenazah yang ditutupi dengan bendera Ibu Pertiwiku diusung oleh pegawai dan anggota Angkatan Tentera Malaysia dan Polis Diraja Malaysia tiba di tanah perkuburan itu pada jam 1.45 petang. Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darul Salam, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wadaulah Ibni Almarhum Sultan Omar Ali Saifuddin Saadul Khairi Wadin dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Sri Pangeran Muda Abdul Matin berkenan berangkat untuk menghadiri pengkebumian Allahyarham. Selain itu, Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar bersama Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg dan barisan pemimpin negeri turut hadir memberikan penghormatan. Antaranya Timbalan Premier Sarawak, Datuk Amar Douglas Ugambas, Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan dan Datuk Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak MFICOT, Datuk Seri Dr. Steven Rundi Utom, Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, Barisan Menteri dan Timbalan Menteri, Setiausaha Kerajaan Sarawak, Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki serta div-div kenamaan lain. Suasana pilu jelas kelihatan di wajah isteri Tun Abdul Taib, Tuh Puan Ragat Kurdi Taib serta ahli keluarga Allahyarham semasa upacara pengkebumian. Bacaan talqin dipimpin oleh Imam Besar Masjid Jamek Sarawak Sahibul Fadilah Datuk Mustafa Kamal Ahmad Fauzi. Sebelum itu, solat jenazah Allahyarham Tun Abdul Taib telah disempurnakan selepas solat fardu Zohor di Masjid Demak Jalan Bako pada Khamis. Jenazah Allahyarham Tun Abdul Taib tiba di perkarangan masjid tepat pada pukul 11.56 pagi serta diusung dengan penuh istiadat oleh 8 pengusung daripada Pegawai Angkatan Tentera Malaysia ATM dan Polis Diraja Malaysia PDRM, diketuai oleh Pegawai Memerintah 71 Batalion Kor Perkhidmatan Diraja Kem Pentrison Lama Kuching, Lieutenant Colonel Muhammad Jeffrey Abdullah alias Jeffrey Lin Sin. Hadir sama bagi menyempurnakan solat jenazah ialah Sultan Hassanal Bolkiah bersama Pengiran Muda Abdul Matin, Tun Dr. Wan Junaidi, Datuk Patinggi Abang Zohari serta barisan pemimpin negeri. Upacara solat jenazah telah dipimpin oleh Imam Besar Sarawak Sahibul Fadilah Datuk Mustafa Kamal Ahmad Fauzi. Terdahulu, Tun Dr. Wan Junaidi serta isteri Tuh Puan Fauziah Muhammad Sanusi turut hadir memberi penghormatan terakhir kepada Allahyarham dalam istiadat penghormatan negeri di Atrium Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak kira-kira jam 11 pagi. Mengiringi beliau semasa memberi penghormatan ialah Datuk Patinggi Abang Zohari, Datuk Amar Douglas Ugah, Datuk Amar Profesor Dr. Sim, Menteri dan Timbalan Menteri Sarawak, Datuk Amar Muhammad Abu Bakar serta div-div kenamaan yang lain. Tun Dr. Wan Junaidi bersama isteri meluangkan masa kira-kira setengah jam di situ sebelum berangkat ke Masjid Demak untuk solat jenazah dan upacara pengkebumian di kediaman Allahyarham. Sejurus selepas itu, jenazah Allahyarham diusung keluar dengan penuh istiadat. Pergerakan kenderaan yang membawa jenazah Tun Abdul Taib diiringi dengan pelepasan 87 das tembakan dari 12 laras meriam yang disusun di sepanjang jalan Dun Sarawak menuju ke Masjid Demak sebagai penghormatan terakhir kepada Allahyarham. Sementara itu, Sultan Hassanal Bolkiah berangkat pulang ke tanah air setelah berkenan menghadiri majlis istiadat pengkebumian Tun Abdul Taib. Keberangkatan baginda bersama Pengiran Muda Abdul Matin dengan pesawat khas berlepas dari lapangan terbang antarabangsa Kuching KIA tepat jam 3.33 petang. Baginda diiringi Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan, Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Sebastian Ting Chiu Yu, Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Operasi Datuk Hee Chang Ki dan Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Pentadbiran Datu Baklen Bangir.
Mantan Tuan Yang Terutama TYT yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pehen Sri Abdul Taib Mahmud, merupakan tunjang keharmonian Sarawak. Tidak hairanlah mengapa yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar juga amat berduka cita di atas pemergian Tun Abdul Taib. Katanya adalah fakta yang tidak dapat dinafikan bahawa Allahyarham Tun Pehen Sri Abdul Taib Mahmud telah mengorbankan 63 daripada 87 tahun hidupnya untuk berkhidmat kepada Sarawak dan membantu mengubah Sarawak yang terpencil seperti sekarang. Katanya sebagai Ketua Menteri untuk semua rakyat Sarawak, Allahyarham sangat menjaga hak immigration Sarawak, menjauhkan semua unsur negatif dari pantai Sarawak dan membina syurga Land of the Hornbills yang meraihkan kebebasan beragama dan kepelbagaian kaum. Bercakap dalam satu kenyataan media pada Rabu, Tun Dr. Wan Junaidi berkata, Tun Abdul Taib telah menyemai semangat keamanan dan keharmonian dalam kalangan rakyat berbilang kaum dan agama di Sarawak dan warisannya kini dinikmati rakyat. Tambahnya hasil kerja keras dan susah payah beliau untuk memastikan tiada kaum akan tercicir dalam semua dasar semasa beliau menjadi Ketua Menteri Sarawak selama lebih 3 dekad terus dipupuk sehingga hari ini. Dalam pada itu, beliau mendoakan semoga rohnya ditempatkan dalam kalangan orang-orang terpilih dalam rahmat Allah. Laporan seterusnya, lawatan pengerusi Majlis Perdagangan dan Pelaburan Commonwealth CWEIC, Lord Jonathan Peter Marland ke Sarawak bakal mengukuhkan hubungan perdagangan dan pelaburan negara-negara Commonwealth dan Sarawak. Menurut Lord Jonathan, tugasnya adalah untuk membawa perniagaan, perdagangan dan pelaburan dalam kumpulan negara Commonwealth. The reason for my visit here is thanks to the investment team of Sarawak is to help bring investment into Sarawak and also take the incredible products that you make and the expertise you've got in the green economy and the energy economy, in the tech economy and the medical economy, take those out to a wider world to the benefit of those that live here. Beliau berkata demikian semasa sidang media di Wisma Bapa Malaysia sempena lawatan beliau ke Kuching pada Khamis. Lord Jonathan menambah, mereka telah berbincang mengenai beberapa produk Sarawak yang mempunyai potensi besar untuk diekspor. We've talked about obviously healthcare, where you're moving to health tech, which is going to be a really important economic development. We talked about the green economy, where you are carbon neutral, and you've not only set a very good example to the rest of the world in this extraordinary climate change that we're experiencing, and the technologies that you will develop as you continue to develop your green economy will be very, very beneficial, very exportable. Terdahulu, beliau telah melakukan kunjungan hormat ke atas Timbalan Premier Sarawak, merangkap Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak, Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian. Sekian edisi malam bersama saya, Crispin Fowler. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Mengakhiri buletin malam dengan suasana semasa Majlis Pengkebumian mantan yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pehen Sri Abdul Taib Mahmud petang tadi. Semoga roh Allahyarham dicucuri rahmat dan ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman dan bertakwa. #Saluran Informasi Rakyat, Salam UKAS.
kasih.